Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi pada pagi ini untuk meneruskan kelas kita. Pada pagi ini kita akan masih buat ulang kaji tajuk-tajuk yang terdahulu untuk kita bincangkan bersama-sama. Lebih-lebih lagi kita akan bincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita dah belajar sebelum ini. Pada hari ini kita akan ulang kaji tajuk tingkatan 4 masih di bidang 1. Saya harap yang mana yang soalan-soalan yang saya dah bagi sebelum ini boleh siapkan dan hantar ke dalam Telegram saya. Sebab saya nak pastikan semua telah menjawab dan semua telah melalui proses menjawab soalan tersebut. Sebab saya senang nak kenal pasti kemampuan masing-masing. Apabila saya dah kenal pasti kemampuan masing-masing, kita boleh perbaiki pada bahagian mana ataupun pada part mana yang boleh kita repair untuk bantu semua pelajar. Sebab kita target semua orang akan lulus dan semua akan dapat kejayaan keputusan yang cemerlang nanti. Jadi jangan lepaskan peluang ni untuk kita sama-sama perbaiki diri masing-masing. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, sebab kita kat sini tujuannya semata-mata untuk masing-masing bantu-membantu dan kita nak mendedahkan cara menjawab yang betul saja. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan soalan struktur. Soalan struktur. Soalan objektif kalau ikut kita semua dah jawab dan sepatutnya dah siap. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Penyataan berikut adalah berkaitan dasar sukan negara. Dia bagi penyataan dekat sini. Dasar sukan negara digubal pada 20 Januari 1988 dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang cergas, sihat dan berdisiplin. Jadi yang pertama yang kita kena tahu ialah dalam dasar sukan negara ni terdapat 2 dasar yang telah ditetapkan, iaitu dasar sukan negara yang pertama sukan untuk semua ataupun sukan massa, MASSA, sukan massa. Lagi satu dasar yang telah ditetapkan ialah sukan untuk kecemerlangan ataupun sukan berprestasi tinggi. Sukan berprestasi tinggi. Jadi ada 2 itu dalam dasar sukan negara. Jadi bagi menjawab soalan ni, A, dia kata nyatakan dasar sukan yang merangkumi penyataan itu. Okey, dekat sini dia ada sebut dengan tahun. Lepas tu dia kata hasrat ataupun matlamat dia mewujudkan masyarakat Malaysia yang cergas, sihat dan berdisiplin. dia tak sebut pun berkaitan dengan peningkatan prestasi, mementingkan kemenangan, apa lagi, kemahiran. Maksudnya tidak ada sebut perkataan prestasi. Jadi memang jawapannya sukan untuk semua lah. Untuk semua boleh melibatkan diri agar cergas, sihat dan berdisiplin. Mungkin kita akan bincangkan sedikit, yang lain nanti cuba jawab sendiri nanti. Tengok jadual untuk nombor 2. Jadual 1 menunjukkan keputusan pertandingan bola sepak antara pasukan rumah sukan. Okey, dia bagi dekat sini, dia dah buat siap dah. Senang lah kalau macam ni, dia dah bagi siap dah. Ada soalan yang belum lengkap dia punya keputusan ni, kita nak kena masukkan sendiri, tapi yang ni dia dah bagi siap semua, lagi senang. Kita hanya buat sedikit analisis sahaja. Tengok kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, pasukan sini ada 4, sini pun pasukan ada 4. Ni nama pasukan dia. P tu ialah apa dia? P tu ialah
perlawanan. Nah, P itu ialah perlawanan. Kita tengok. Semua 3. Maksudnya 3 kali berlawan. Nah, P tadi perlawanan. 3, 3, 3, 3 ni maksudnya 3 kali bertanding ataupun berlawan. Merah, pasukan merah lawan 3 kali. Kelabu pun 3 kali. Kuning pun 3 kali. Biru 3 kali. 3 kali lawan lah. Merah lawan dengan kelabu sekali. Merah lawan kuning 2 kali. Merah lawan biru 3 kali. Semua akan lawan 3 kali macam tu. Kena P. M menang. Menang. M ni menang 2 kali. Dia menang 2 kali menang. 2 kali menang. Seri sekali. Seri sekali. Kalah kosong. Jaringan 4. Bolos 1. Mata dia 5. Okey. Ingat P perlawanan, M menang, S seri, K kalah, J jaringan. Jaringan berapa jaringan gol yang dia buat? P bolos, M mata. Okey. Semua dia dah bagi dah kat sini. Untuk menentukan pemenang dalam kumpulan satu ni, rujuk pada mata. Mata yang paling tinggi dia lah Johan. Yang kedua, Naib Johan. Okey, tengok dekat sini. Macam mana kita nak tahu kedudukan dia, Naib Johan? Sebab mata dia sama, 3, 3. Yang kelabu pun 3, kuning pun 3. Jadi, bila mata sama nak tentukan tempat kedua, kita ambil jaringan dulu, jaringan gol. Pasukan mana yang jaringkan banyak? Tengok dia bagi sama juga kat sini, 3, 3 sama. Tak boleh tentukan pemenang lagi tempat kedua. Okey, lepas jaringan barulah tengok bolos B. Bolos. Tengok bolos. Bolos yang sedikit. Jangan kata bolos yang banyak kuat. Kalau bolos sedikit baru kira kuat. Kuning dia bolos 3 je berbanding dengan kelabu. Bolos dia 4. Jadi secara ni kuning tempat kedua. Johan merah, Naib Johan kuning. Tempat ketiga kelabu. Tempat keempat biru sebab mata paling sikit. Okey, yang sini pun buat analisis. Buat analisis. Buat analisis. Tengok. Ni mata. Yang paling tinggi Johan lah. Ni 5. 5, 3, 2. Cuma yang dapat dua mata ni yang kita tengok jaringan dulu. Tengok siapa yang banyak jaringan. Ni jaringan putih. Jadi putih nombor 3. Nombor 3. Okey, cukup analisis tu. Namakan sistem pertandingan yang menghasilkan keputusan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. Namakan sistem pertandingan yang menghasilkan keputusan seperti ditunjukkan dalam jadual 1. Tolong hati-hati waktu menjawab. Okey. Dia minta kita namakan sistem pertandingan ni. Sistem pertandingan ni. Kita tengok dekat sini. Ada berapa kumpulan ni? Kumpulan 1, kumpulan 2. Jadi nak jawab dia, apa dia? Sistem Liga 2 kumpulan. Jangan jawab sistem Liga sahaja. Jawab bagi lengkap. Sistem Liga 2 kumpulan. Baru lengkap. Okey lah, tolong hati-hati kat situ. Kalau dekat sini dia bagi satu je kumpulan, tak ada lah yang lain. Liga 1 kumpulan. Kalau dia bagi 3,
3 kumpulan. Kalau dia bagi 4, 3 kumpulan. Macam tu lah. Namakan pasukan yang menjadi Johan bagi setiap kumpulan itu. Macam yang kita bincang tadi. Johan mata paling banyak. Tengok mata paling banyak tadi apa? Kumpulan 1, merah. Kumpulan 2, hijau. Senang soalan ni. Nyatakan 2 kelebihan menggunakan sistem pertandingan ini. Okey, yang ni berbalik kepada kelebihan sistem liga. Kelebihan sistem liga. Tengok balik kelebihan yang terdapat pada sistem liga. Tolong tengok betul-betul sebab dia berbeza dengan kelebihan sistem liga, berbeza dengan kelebihan sistem kalah mati. Contoh apa dia kelebihan sistem liga? Apa kelebihan? Dapat menghasilkan pemenang yang mutlak. Maksudnya dia bertanding banyak kali barulah boleh dapat pemenang. Jadi yang menang tu adalah memang pemenang yang sebenar. Kan? Okey, saya bagi satu contoh cukup lah. Soalan nombor 3 pula. Okey, jadual 2 menunjukkan anggaran perbelanjaan satu jawatankuasa pertandingan. Dia bagi kat sini perkara, harga, semua kuantiti, jumlah. Namakan ahli jawatankuasa yang menyediakan anggaran perbelanjaan itu. Siapa dia yang menyediakan? Kalau bahagian kewangan ni tengok siapa dia. Saya tak mahu bagi jawapan, cari sendiri. Tengok ni siapa dia. Ni yang melibatkan duit. Nyatakan 2 sebab anggaran perbelanjaan perlu disediakan. Apa tujuan kita buat anggaran perbelanjaan? Apa tujuan kita buat? Jawapan ni hanya dia nak pendapat kita. Tapi pendapat pun memang yang bertepatan dengan pembelanjaan. Apa tujuan? Contohnya apa dia? Memudahkan urusan kewangan ataupun apa lagi? Apa tujuan kita buat anggaran lagi? Memastikan jumlah kewangan yang ada mencukupi. Contoh macam tu lah. Contoh. Okey, ni dia bagi gambar raja. Apakah dasar sukan negara yang digambarkan pada raja 1? Mana raja 1? Okey, yang ni nampak macam bertanding ke ni? Tak ada pertandingan. Bersiar-siar. Yang ni larian muhibbah. Larian muhibbah. Larian muhibbah ni semua orang terlibat ni. Pakcik, makcik, adik, kakak. Bukan peserta-peserta yang terpilih pun. Tidak ada kelayakan pun, tidak ada syarat apa-apa. Semua boleh sertai. Berkaitan dengan dasar sukan mana? Sukan untuk semua ke? Sukan berprestasi tinggi ke? Okey, nyatakan 2 sumbangan dasar sukan negara kepada individu. Jangan tersilap lah. Kita ada 3. Dasar sukan negara ni dia ada sumbangan kepada individu, kepada masyarakat, kepada negara. Ambil yang individu. Apa kesan kepada individu? Khusus kepada individu. Okey, yang ni dia bagi kosong, nampak tak? Dia bagi kosong. Untuk dapat jawapan kita kena isi dululah. Kita kena isi. Yang ni kita dah buat dah ni. Kita dah buat dah. Namakan sistem pertandingan yang menggunakan carta skor seperti jadual 3. Okey, namakan sistem pertandingan. Kita ambil sistem pertandingan dulu. Apa dah ni? Sistem pertandingan apa ni? Ada satu je kumpulan. Sistem liga 1 kumpulan.
Oh, saya bagi jawapan tak cia macam ni. Okey, lengkapkan mata kedudukan berdasarkan skor yang diberi. Okey, dia so. Jadi kita kena isi dulu. Sabah. Ni memang tak ada ni. Okey, ni sepatutnya kosong, dia kena lorekkan ni. Dia kena lorekkan. Okey, tak apa. Okey, dia punya jaringan dia dah bagi lah ni. 7, 10, 1, 3. Okey, saya nak ingat balik ni. 7, 10. Maksudnya Sabah jaringkan 7. Nah, Sabah jaringkan 7. Sabah lawan dengan Johor ni. Semasa Sabah lawan dengan Johor, jaringan dia ialah 7, 10. 7 ni ialah Sabah. 10 ni ialah Johor. Yang depan ni negeri kat sini. Yang belakang ni negeri kat atas. Sabah lawan Kedah. 1, 3. 1 Sabah, 3 Kedah. Sabah lawan Perak. 6 Sabah, 3 Perak. 10 Johor lawan 7. Johor lawan 7 pula dah. Silap. Johor lawan Sabah. 10, 7. 10 Johor, 7 Sabah. Johor lawan Kedah, 2, 2. Seri. Maksudnya 2 Johor, 2 Kedah. Johor Perak. 5 Johor, 3 Perak. Kedah lawan Sabah 3-1. 3 Kedah, 1 Sabah. Kedah lawan Johor 2 sama. 2 Johor, 2 Kedah. Okey, macam itulah seterusnya. Okey, dia punya kaedah. Kita nak tahu kedudukan jaringan. Jadi mata. Mata. Menang 3 mata. Tengok Sabah. Sabah dengan Johor 7-10 kalah. Ni kalah lagi 1-3 kalah. 6-3 menang. Kali menang 3 mata. Seri dah? Tak ada. Johor 10-7 menang dah. Dapat 3 mata dah. 2 sama. Seri 1 mata. Kali 3 kan. Campur 1, 3 mata dah. 3 campur 1, 4. Okey. Johor lawan Perak. 5-3 menang lagi. Menang 2 kali lah. 3 mata, 3 mata, 1 mata. 3, 6, 7. 7 mata. Kedah, okey, ni 3-1 menang. Seri. Seri. 3 mata, 1 mata, 1 mata. Seri. 3 campur 1, 4 campur 1, 5. 5 mata. Ni kalah 0 mata, kalah 0 mata, seri 1 mata. Seri 1 mata. Kedudukan, tengok yang mana paling tinggi mata, paling banyak. 7 Nombor 1, 2, nombor 5, 2. Lagi nombor 3, 3, nombor 4. Nama sistem pertandingan dah, lengkapkan mata ni dah. Bagaimana pemenang dalam pertandingan ini ditentukan? Okey, pemenang ditentukan macam mana? Pasukan yang mendapat mata Okey, bagaimanakah pemenang dalam pertandingan ditentukan? Okey. Pemenang ditentukan mengikut kedudukan mata. Okey, itu yang dia nak. Pemenang ditentukan mengikut kedudukan mata. Mata, ya. Sebab ni sistem Liga 1 kumpulan. Okey, ni Liga 2 kumpulan. Okey, nama sistem pertandingan ni. Sistem Liga berapa kumpulan? Tulis bagi lengkap. Sistem Liga berapa kumpulan? Tulis bagi lengkap. Sistem Liga pula dah. Ni bukan sistem Liga. Ni sistem kalah mati. Sistem kalah mati. Kalah mati sekali ke 2 kali? Tulis. Sistem kalah mati berapa kali? Sekali ke 2 kali?
Tulis elok. Nyatakan jumlah perlawanan pada pusingan pertama. Mana pusingan pertama? Pusingan pertama ni 2 lawan 3. No? Okey, pusingan pertama ni 2 lawan 3, 4 lawan 5, 1 lawan 2, 6 lawan 4. Habis pusingan pertama. 1, 2, 3, 4. 4 perlawanan untuk pusingan pertama. Bila dah lawan kali kedua, dia dah masuk pusingan kedua. Beri satu kelebihan sistem pertandingan ini. Okey. Apa dia? Menghasilkan pemenang yang mutlak. Ataupun menghasilkan pemenang yang benar. Ataupun apa lagi kelebihan dia? Pasukan boleh bertanding sekurang-kurangnya 2 kali. Itu kelebihan. Kalau sistem kalah mesti sekali, lawan sekali, kalah, tersingkir terus. Yang ni kelebihan dia boleh bertanding sekurang-kurangnya 2 kali sebelum tersingkir. No? Okey. Jadi cukuplah saya bagi penerangan sikit-sikit berkaitan dengan cara untuk menjawab soalan pada bahagian soalan esei ni. Yang selebihnya nanti tengok soalan, baca bagi elok-elok, jawab bagi tepat. Okey, hari ni bolehlah tengok buku teks. No? Kalau nak tengok buku teks, boleh rujuk buku teks. Kalau tak ada buku teks, tengok dalam e-book. Kalau awak buka Google, type e-book, Sains Sukan tingkatan 4, dia akan keluar buku yang digital tu. Senang. Kita boleh tengok. Jadi harapan saya semua boleh jawab dengan baik lah. No? Jawab dengan baik soalan ni. Jangan tak buat. No? Memang kena buat. Memang ini cara kita belajar. Kalau kita tak belajar, memang tak boleh jawab. No? Tak boleh jawab. Tolong buat elok-elok. Ada apa-apa nanti berhubung dalam grup kita. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.